Hai semua, Assalamualaikum. Okey, saya akan buat sedikit revision, a quick revision untuk UPS chapter 4 dan chapter 5. So this is just overview. Kita start dengan chapter 4, Mendelian Genetics. There are two law untuk Mendelian Genetics. Satu first law, law of segregation, dan satu lagi law of independent assortment. Jangan confuse. First law ni, bila awak tengok soalan tu, dia cuma tulis berkenaan satu karakteristik ataupun satu trait. Contohnya dia cakap about flower colour. Plant A warna purple, plant B warna putih. So, walaupun ada dua warna, tapi karakteristik yang disebut dalam soalan tu only about flower colour. Jadi, bila disebut flower colour, itu merujuk kepada monohybrid. Bila monohybrid, kita tahu monohybrid melibatkan hanya satu color. Satu karakteristik. Satu karakteristik mestilah ada satu dominan, satu recessive kan. Jadi dia ada satu color purple, satu color putih. So satu trait, satu karakteristik merujuk pada monohybrid hanya berkaitan dengan first law, iaitu law of segregation. Apa itu segregation? Segregation adalah separation. Okey, separation. Apabila kromosom itu berpisah dan menyebabkan gamet hanya mempunyai satu saja allele. So, contoh, katalah parent dia T besar, T besar. Ini adalah dia punya parent. Ingat, bila nak jadi individu tersebut, dia mesti dalam bentuk genotype. Individu itu sudah lahir, boleh nampak sudah dia tinggi, rendah, purple, white dan sebagainya. So, bila dia nak menghasilkan anak, dia mesti ada gamet. Jadi, dia akan turunkan dia punya gamet. Bila dia turunkan gamet, dalam satu gamet, okey, dua-dua allele ni perlu berpisah. Separate, segregate. Jadi, bila dia berpisah, menyebabkan hanya satu allele akan ada dalam satu gamet. Itu adalah law of segregation untuk monohybrid. Baca soalan, tengok kalau dia cakap pasal satu karakteristik dalam kepala awak, ini adalah monohybrid, ini adalah law of segregation. Law of segregation terbahagi kepada dua jenis, self-cross dengan test-cross. Apa itu self-cross dengan test-cross? Self-cross ni seolah-olah dia kahwin dengan diri dia sendiri, tapi sebenarnya bukanlah diri dia sendiri, individu lagi satu. Tetapi kandungan genotype dia adalah sama. Bila awak baca soalan nanti, dia tulis self-cross, ataupun dia juga mungkin tulis self-pollinate. Okey, self-pollinate itu semua maksud yang sama. Jadi, dalam kepala saya, kalau dia ada perkataan self-cross, self-pollinate, itu adalah bentuk cross yang mempunyai genotype yang sama. Contoh, kalau self-cross, ini dengan ini. Itu maksud self-cross. Dua-dua genotype sama. Dua-dua parent itu sama. Ataupun ini, sama, kandungan dia sama. Tak payah cari dalam soalan. Dia anggap awak kena tahu-tahu sendiri. Ataupun ini. Okey, tak kisahlah. Tapi dua-dua parent itu mesti mempunyai kandungan genotype yang sama, self-cross. Jadi bila self-cross ni kita buat dan akan mendapat ratio. Ratio ni bukan F1 tetapi ratio ni adalah untuk F2. F2 phenotype. Okey, F2 phenotype. F2 phenotype. Kita kena tengok sifat phenotype tu daripada luar. Awak boleh nampak tinggi, rendah, dia ada perkataan. Perkataan sama ada color, sama ada dia punya sifat tinggi, rendah, smooth, wrinkle. Jadi, bila kita tahu monohybrid ni, dia mestilah ada dua sifat kan. Satu phenotype yang dominan, satu phenotype yang recessive. Jadi, ratio dia ada dua number. 3 dengan 1. So, yang banyak tu adalah phenotype yang dominan. Contohnya, kalau purple tu P besar, anak dia yang 3 tu adalah purple, 1 tu adalah white. So, ada dua ratio lah. And then, test cross. Cross yang kita buat apabila kita tak tahu salah satu parent yang dominant phenotype. Contohnya, saya ada satu pokok yang tinggi. I have a tall plant. Okay, contoh, I have a tall plant. Tetapi saya tak tahu tall plant saya sama ada dia punya genotype homozygous dominant ataupun heterozygous. Sebab kedua-dua genotype ini akan menyebabkan pokok tu tinggi. Maksudnya, I know the phenotype. Saya tahu dia tall. Okay, known phenotype. But I don't know genotype. Tak tahu genotype. So, saya buat test cross. Wajib saya test cross dengan homozygous recessive.
Wajib, tak kisahlah dekat mana-mana pun yang satu lagi pasangan tu semua mesti huruf kecil. Jadi lepas tu saya tengoklah anak-anak dia. Kalau ada anak yang dwarf, okay, yang short, yang pendek, maksudnya yang paling logik inilah genotype dia heterozygous sebab dia ada satu allele kecil, allele resesif bertemu dengan resesif baru dapat anak yang dwarf. Tapi kalau semua anak tu awak tengok semua anak dia tall, tak ada langsung dwarf, saya boleh guess bahawasanya genotype dia adalah homozygous dominant. Itulah kita punya test cross. Test cross tu satu tu mesti, satu lagi parent yang kita nak kahwinkan tu mesti homozygous recessive. Jadi dia punya ratio senang, satu-satu. Satu tall, satu dwarf. Satu purple, satu white. Okay, baca soalan. Next, kita ada law of independent assortment. Law of independent assortment ini adalah melibatkan dua karakter. Tengok soalan. Katalah soalan tu kata, oh, there is a plant that is tall and have a red flower. While there is a plant that's short and have blue flower. Dia cakap pasal height, dia cakap pasal ketinggian, dia cakap pasal flower colour. So, dia ada dua karakteristik, dua kriteria, dua trait yang disebut dalam soalan. Dalam kepala awak, oh ini adalah dihybrid. Ada dua. Dan melibatkan second law of Mendel, law of independent assortment. Again, dia ada self cross, dia ada test cross dan ini adalah ratio. Ratio dia ada 4 nombor. Okey, ada 4 nombor sebab kita kena match dia punya phenotype. Ini pun phenotype F2 juga, phenotypic ratio. Okay, so kita akan ada pokok yang tall and red flower, tall and blue flower, dwarf and red flower, dwarf and blue flower. Yang paling kecil tu adalah kuantiti yang menunjukkan recessive. Ini dua-dua sifat dia recessive phenotype. Ini dua-dua adalah dominant phenotype. Dan yang kat tengah ni, yang sama bilangan ni, dia adalah kombinasi satu dominant, satu recessive. Dominant tu tinggi, recessive tu flower colour. Ataupun recessive tu dwarf, dominant tu red flower. Macam itulah kombinasi. So, ada 4 nombor dan ini pun 1-1-1-1. Kena ada 4 phenotype juga. 4 jenis phenotypic ratio. So, itu adalah berkenaan Mendelian genetik. Jadi, bila soalan tanya, suruh awak kira dalam bentuk pecahan, awak kena tahulah. Kalau soalan tu sebut pasal satu karakter, lepas tu dia cuba tanya apakah bilangan anak yang contohnya recessive phenotype untuk self cross kan. So awak tengok kat sini, oh ada nombor 1, jawapan dia bagi dalam bentuk pecahan. Awak tahulah 1 daripada total anak dia 3 tambah 1, 4. 1 daripada 4 anak tu adalah white. Kalau ditanya dominant, 3 daripada 4 itu adalah purple. So, kena tahu tukar ratio kepada bentuk pecahan. Kat bawah ni adalah total anak yang dia ada. Ni saya tunjuk sikit contoh monohybrid self-cross. Okay, yang first kali mesti berlaku, ini yang Mendel buat lah. So, ini homozygous bertemu dengan homozygous dominant dengan homozygous recessive. Inilah law of segregation berlaku kat sini. Cuba tengok. Sebenarnya ada lagi satu gamet, tapi untuk kita pemudahkan, kita sebabkan dua-dua gamet ni sama, kita tak tunjuk. Tapi nak tunjuk pun boleh. Itulah law of segregation. Bila allele itu berpisah dan masuk ke dalam satu gamet. Setiap gamet hanya ada satu allele. So, untuk F1 kita dapatlah anak yang heterozygous which is tall. Macam mana nak dapat 31 tu? F1 tu akan di-crosskan sekali lagi. Ataupun kita self-cross. Di sinilah berlakunya self-cross ataupun self-pollinate. Cuba tengok, genotype satu parent sama lagi dengan genotype satu parent. So, baca soalan. Kalau soalan kata, do a self-cross of heterozygous. Dalam kepala awak, kalau satu parent heterozygous, satu lagi mesti heterozygous. So, macam biasa turunkan gamet. Kat sini pun berlaku segregation juga. Sebab T besar dengan T kecil berpisah. Dan masuk dalam setiap gamet satu saja allele. Kemudian kita dapat dia punya phenotype yang paling hujung. So, awak dapatlah ni. 3-1. So, 1 daripada 4 adalah dwarf dan 3 daripada 4 adalah tall. So, dia berlaku ratio yang Mendel dapat tersebut adalah untuk generasi kedua.
Saya explain sedikit berkenaan law of independent assortment, iaitu untuk dua karakteristik, untuk dihybrid. Jadi bila ada dua dihybrid, kita ada dua jenis huruf. Dalam gambar ni kita ada G, kita ada Y. So setiap G tu ada dominant G, ada recessive G. G besar, G kecil, ada Y besar, Y kecil. So apa maksud independent? Independent maksudnya randomly, secara rawak, naturally. By chance, awak tak boleh kawal. Okay, macam COVID ni, you cannot control it. It's happen naturally. Assortment adalah susunan. Jadi kita tahu independent assortment dalam kepala awak, dia mesti berlaku waktu metaphase 1. Metaphase 1, meiosis 1. Metaphase 1, meiosis 1. Kenapa? Waktu metaphase 1, kromosom tu akan align at the metaphase plate. Dia akan susun. Jadi susunan tu boleh jadi macam-macam susunan. Kalau awak berbaris pergi kafe pun tak tahu kawan awak duduk depan ke, awak duduk belakang ke, you don't know. So kalau tengok kat sini, ini adalah kebarangkalian yang pertama, susunan. So mungkin G besar duduk dengan Y besar. Okay, duduk dekat sisi yang sama. Sisi yang sebelah atas. Tapi sel ni kalau saya terbalikkan, dia duduk sebelah kiri lah contoh. And then G kecil duduk dengan Y kecil. Jadi waktu metaphase 1 ni, kalau dia bersusun macam ni, lepas habis meiosis 1, ini adalah dia punya gamet. Lepas habis meiosis 2, dia akan jadi kombinasi yang begini. Dia ikut bergantung kepada metaphase 1 susunan tadi. Tetapi, jika kita tengok pula lagi satu possibility, di mana, kalau awak tengok kat sini, awak nampak kat sini G besar dengan Y kecil. Susun dekat satu side yang sama. G kecil dengan Y besar. Dia tak sama macam atas. Ini possibility kedua. Ini possibility pertama. Mana-mana satulah boleh terjadi. Jadi kalau susunan dia begini, ini adalah dia punya gamet. So kalau kita check gamet-gamet ni, semua tak sama. Ini G besar, Y besar. Tapi ini G besar, Y kecil. Ini G besar, Y besar. Y kecil. Ini G besar, Y besar. So, dia ada banyak kombinasi. Color kromosom pun ada yang sama. Ada yang campur-campur. Semua itu berpunca daripada law of independent assortment. Di mana kromosom align independently waktu metaphase 1. Yang menyebabkan anak tu jadi 9, 3, 3, 1 ataupun 1, 1, 1, 1. Menyebabkan anak tu jadi macam-macam jenis. Ada yang tinggi warna merah, dwarf warna biru, macam saya tunjuk tadi. So, ini gambar independent assortment. Ingat, independent assortment maksudnya susunan. Okay, align. Okay, so I'm going to talk about incomplete dominant. Jangan confuse dengan co-dominant. Co-dominant dalam syllabus awak, we just talking about the blood group, LM blood group. Incomplete dominant ni senang je. Dua-dua allele tu tak dominant. Dua-dua allele itu tidak cukup kuat untuk diekspres. Bila anak dia tu adalah gabungan dua parents kan. So awak tengok kat sini. Ini adalah bunga warna merah. Ini bunga warna kuning. Tiba-tiba dapat anak warna orange. So bila nampak anak tu macam phenotype anak ni macam lain je. Tak macam ayah, tak macam ibu. Dalam kepala awak tak payah fikir banyak. That is incomplete dominance. Bila ada a new phenotype. When organism yang heterozygous, dia ada kombinasi dua-dua parent, tetapi dia ada a third phenotype. Phenotype yang baru. So, basically phenotype ni adalah a mixture of both parent. Contohnya, kalau bunga merah campur dengan bunga putih, anak tu warna pink. Bukanlah tiba-tiba anak tu jadi hijau. Mak kau hijau tu lain kan? It's another story. So, itu maksudnya incomplete dominant. Kalau co-dominant, dua-dua allele tu kuat. Dua-dua allele itu diekspres. Contoh, katalah parent saya, satu blood group LM, satu blood group LN. So, anak tu akan jadi LM, akan jadi LN. So, anak ni. So, anak tu kita tak cakap, anak mempunyai blood group Z. Kalau anak mempunyai blood group Z, incomplete dominant. Tetapi tidak, dia tidak berlaku seperti itu. Tetapi anak tu mempunyai blood group MN. Blood group MN. Maksudnya dua-dua sama-sama kuat. Dua-dua anak tu dapat. Tak ada satu terkurang, tak ada terlebih. So, kalau dia punya anak express dua-dua allele, dua-dua allele menunjukkan bahawasanya dua-dua allele itu co-dominant. Ini lagi satu contoh. Ini red,
Dua-dua homozygous dominant, ini Y. Tiba-tiba anak dia heterozygous tapi warna lain daripada parents. Kalau anak dia ada color baru iaitu pink, kita dikira sebagai incomplete dominant. Ingat, ada phenotype baru yang tak sama dengan kedua-dua parents, itu adalah incomplete dominance. Okay, next talk about pure breed. What is pure breed? Pure breed senang saja. Awak tengok huruf tu mesti sama besar, sama kecil. Jenis huruf yang sama. Okay, I'm just going to give example for monohybrid dulu. Okay, monohybrid dulu. Kita cakap pasal monohybrid. Okay, T besar, sama-sama besar, sama-sama huruf, pure breed. T kecil, sama-sama besar, sama-sama kecil. Tadi sama-sama besar, ni sama-sama kecil. So, pure breed. Pure breed ni basically dia punya huruf tu sama jenis. Dia homozygous. Okay, itu untuk monohybrid. Untuk dihybrid, kita disebabkan ada dua jenis huruf, kan? Dihybrid ada dua karakteristik, jadi huruf tu ada dua jenis lah. Contohnya T besar, P besar. Ini pure breed. Sebab huruf T dengan T sama-sama besar, P dengan P sama-sama besar. Okay, next. T dengan T, P dengan P. Dua-dua sama-sama kecil. Pure breed juga. Ataupun true breed. Ataupun T besar, P kecil. Nanti awak cakap, Miss, kenapa P tu huruf kecil? Tak sama pun dengan T huruf besar? Tak kisah. Sebab dia punya karakteristik yang allele tu influence adalah berbeza. T untuk ketinggian, P untuk color. Jadi walaupun they are in the same genotype, duduk bersama-sama, tapi janji P dengan P tu sama-sama kecil. Kalau dia sama-sama kecil, walaupun T tu besar, dikira pure breed juga. Dan kalau T kecil, P besar, ini pure breed juga. Okay, so ini adalah contoh, hafal lah. Semua dihybrid punya genotype yang pure breed. Tetapi kalau T besar, P kecil, dia bukan pure breed lah. Sebab ketinggian dia sama-sama huruf, tapi untuk color dia tak sama huruf. Tu tak dikira pure breed. Pure breed tu kena setiap karakteristik tu untuk ketinggian huruf dia sama. Kalau sama-sama kecil, sama-sama kecil. Kalau sama-sama besar, sama-sama besar. Kalau kat sini yang pure breed tu yang sama-sama besar adalah tinggi, tapi untuk flower color ni heterozygous. So tak dikira sebab sifat dia mesti homozygous. So ada 4 jenis saja pure breed yang ada untuk dihybrid. Tak kisahlah huruf apa pun yang digunakan. Apa itu pure breed? Pure breed ni dia ada contoh monohybrid. Yang satu karakter, contoh yang kita ada adalah T besar, P besar, T kecil, P kecil. Huruf tu mesti sama. Mesti sama besar atau sama kecil. Untuk monohybrid saya rasa awak tak confuse, tapi yang ramai confuse untuk dihybrid. Sebab dihybrid ni huruf dia banyak sikit. Okey, jom kita list. T besar, P besar. Okey, sama-sama huruf besar, sama-sama huruf besar juga P. T kecil, sama-sama huruf kecil T, sama-sama huruf kecil P. Okey, sama-sama huruf. Ataupun T besar, P kecil. Ataupun T kecil, P besar. Miss, kenapa ini T besar, P kecil dikira sebagai pure breed? Yes, walaupun they are together, mereka berada pada genotype yang sama, tetapi awak kena ingat, mereka allele mengawal karakteristik yang berbeza. Satu mengawal ketinggian, tak kisahlah karakteristik dia ketinggian, dia yang kena sama. Ini mengawal color, warna. Jadi yang warna tu kena sama. Tak kisahlah kalau dia kecil, allele lagi satu pun kena kecil. So ini ketinggian. Kalau dua-dua small letter, satu lagi T pun kena small letter. Kalau dua-dua capital letter, lagi satu P pun kena capital letter. It doesn't matter. So hafal lah, ini adalah 4 jenis pure breed. Yang bukan pure breed adalah contohnya macam ni. T besar, P besar, P kecil. Ini bukan pure breed lah ni. Sebab dia ada lagi satu karakter tu, dia ada heterozygous. Ini je homozygous, lagi satu ni heterozygous. So tak dikira pure breed. Pure breed tu dia kena dua-dua karakter tu sama-sama huruf. Okay, dua-dua karakter yang dikawal oleh all the alleles adalah sama huruf. Tak kisahlah huruf kecil atau huruf besar. T dengan P tak sama, tak apa.
T dengan P tak sama tak apa sebab dia karakter yang berbeza. Tapi T mesti sama dengan a little t juga. Jadi itu adalah pure breed dengan true breed. Jadi kalau soalan tu sebut pure breed, check awak punya genotype. Adakah sama atau tidak dia punya huruf. Now we move on to central dogma. Central dogma ni adalah satu idea, satu konsep. Dogma tu konsep yang about the how DNA kita replicate and how DNA kita jadikan dia protein. So ada beberapa proses yang terlibat. So awak kena ingat dia punya sequence. Kita start dengan DNA. DNA ni dia ada dalam nukleus. Dia tak boleh keluar daripada nukleus. Jadi bila dia duduk dalam DNA, kita nak buat mitosis. Jadi dia kena buat replication. Sebab itulah DNA ni akan sentiasa dibuat salinan, replicate, photostat banyak kali. And then kita nak ubah maklumat dalam DNA ni kepada produk yang kita boleh pakai. DNA ni hanyalah maklumat, hanyalah buku resepi. Tapi makanan tu tak boleh makan lagi. What happen is dia perlu mengalami proses transcription untuk menghasilkan mRNA. mRNA ni dibuat di dalam nukleus dan lepas tu dia pergi ke cytoplasm. Dan bila dia sampai ke cytoplasm, dia buat another process. Ingatlah transcript dulu berlaku C, copy, encryption. Baru late, L, late tu kemudian. Okay, translation untuk menghasilkan protein. Protein ni boleh jadi hormon, boleh jadi enzim, apa-apalah protein yang diperlukan dalam badan awak. So, kena ingat susunan DNA, RNA, protein. DNA, RNA, protein. So, transcription, translation. So, the whole idea of this is the central